أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Maksudnya, dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Tiadalah Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya selain dari Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia, demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit. Lalu ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya. Serta ia biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah, terapung-apung di antara langit dengan bumi. Sesungguhnya pada semuanya itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya, dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Walaupun demikian, ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta taat kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman syirik itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah amat berat azab seksanya, nescaya mereka tidak melakukan kezaliman syirik itu. Yaitu ketika ketua-ketua yang menjadi ikutan itu berlepas dari orang-orang yang mengikutnya, sedang kedua-dua pihak melihat betapa ngerinya azab seksa itu. Dan ketika terputusnya segala hubungan di antara mereka, dan pada masa yang mengecewakan itu, berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut, alangkah eloknya kalau kami dikembalikan semula ke dunia. Maka dengan itu kami berlepas diri daripada mereka, yakni ketua-ketua yang menipu kami, sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami pada saat ini. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal mereka dengan rupa yang mendatangkan penyesalan yang amat sangat kepada mereka, dan mereka tidak akan dapat keluar dari neraka. Setelah dinyatakan dalam ayat-ayat yang lalu berkenaan dengan
orang-orang kafir dan syirik yang berbagai-bagai jenis. Di antaranya ialah golongan yang cerdik dan bijak. Golongan yang tahu kitab, yang mengetahui akan ayat-ayat Allah, tetapi tidak beriman kepada Nabi yang diutuskan oleh Allah membawa tauhid. Maka di dalam ayat yang kita baca ini, Allah Ta'ala menyatakan prinsip dan dasar yang dibawa oleh semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Bermula dari Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Dasarnya satu saja. Wa ilahukum ilahun wahid. Dan Tuhan kamu yang sebenar ialah Tuhan yang satu. Tuhan yang wajibal wujud, yang wajib adanya. Yang adanya tidak menerima tiada sekali-kali. Adapun ada yang lain adalah ada mungkin. Bermula daripada tiada, lepas itu diadakan. Adapun Allah ialah Tuhan yang wajibal wujud. Tuhan yang wajib adanya. Yang tidak menerima tiada sekali-kali pada awal dan akhirnya. Itulah Tuhan yang satu. Yang satu-satunya. Yang esa, yang tunggal. Tidak ada lagi Tuhan yang lain. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat. Ia Allah. Ia Allah. Perkataan Allah. Asal daripada al-ilah. Dalam ilmu nahwu bahasa Arab, al ialah isim ma'rifah. Untuk memperkenalkan. Allah dengan makna dia sahaja Tuhan. Yang wajib dikenali, yang wajib diketahui. Tidak ada lagi Tuhan yang lain. Ar-Rahmanur Rahim. Yang maha memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Ar-Rahman yang maha memberi rahmat. Sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kepada orang Islam ataupun orang kafir. Semuanya. Ar-Rahim yang memberi rahmat kepada orang-orang yang beriman. Pada orang yang beriman sahaja. Yang memberi rahmat kepada segala-galanya. Allah Ta'ala memberi rahmat kepada semua hamba-hambanya. Bukan saja hamba-hambanya yang beriman. Termasuk hamba-hambanya yang durhaka. Diberi peluang untuk hidup di atas dunia. Dia beri nyawa. Dia beri rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah dirahmat Allah. Kepada binatang. Kepada tumbuhan. Kepada seluruh alam. Disebut dalam tafsir yang lalu. Bahawa Allah membagikan rahmatnya kepada 100 bagi. 1 bahagi daripada 100. Dia beri kepada makhluknya dalam alam yang ada ini. Dan 99 lagi dia beri kepada hambanya pada hari kiamat kelak. 1 daripada 100 inilah berlakunya kasih sayang di kalangan manusia. Di antara suami dan isteri. Di antara ibu bapa dan anak. Di antara manusia sesama manusia. Binatang yang tidak berakal. Termasuk yang tak berakal lagi bengkeng, bengis, ganas. Sayang kepada anaknya. Ini ialah 1/100 daripada rahmat yang diturunkan oleh Allah dalam alam dunia ini. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tuhan yang diada-adakan yang lain daripada Allah adalah bohong dan palsu. Seterusnya Allah menerangkan kepada kita dalil-dalil yang membuktikan bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. Yang pertama kejadian langit. Apa yang kita lihat? Matahari, bulan, bintang-bintang, cakrawala. Itu hanyalah hiasan langit dunia saja. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Waj'alnaha rujuman lisyayatin. Wa'a'tadna lahum 'adzab as-sa'ir. Dan sesungguhnya kami telah hiaskan langit dunia dengan perhiasan-perhiasan bintang cakrawala.
laksana lampu-lampu yang bergemerlapan. Dan kami jadikan daripadanya serpihan-serpihan yang merejam syaitan-syaitan. Syaitan-syaitan yang ingin mencuri rahsia langit. Sama ada syaitan jin ataupun syaitan manusia. Kalau cuba nak tunjuk lebih sangat, dikejam oleh Allah Ta'ala. Kita melihat berlakunya kapal angkasa yang pecah, yang meletup di angkasa lepas. Itu adalah syaitan-syaitan manusia. Yang kafir nak lawan Tuhan. Sebagaimana Fir'aun di zaman Nabi Musa meninggikan as-sarh, mendirikan as-sarh yang tinggi untuk mencabar Tuhan Nabi Musa AS. Hari ini mereka, Rusia, China dan lain-lain lagi, mengadakan kapal-kapal angkasa. Sebahagian daripadanya ialah untuk mencabar kekuasaan Allah Ta'ala. Maka direjam dengan serpihan-serpihan bintang dan sebagainya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana bulan, matahari dan bintang-bintang itu adalah hiasan langit dunia saja. Jarak di antara bumi dengan langit dunia memakan perjalanan juta tahun perjalanan mengikut kelajuan cahaya, bukan kelajuan suara. Kapal terbang yang laju itu kelajuan suara, bukan kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya lebih lagi. Kelajuan cahaya kalau lebih dia akan meletup. Di mana zat yang bertongkok akan meletup kalau laju lebih daripada hadnya. Di mana ketinggian langit yang pertama sudah tak mampu diukur oleh manusia. Rahsia-rahsia yang ada di langit terlalu banyak, menandakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang ulama menghujahkan golongan dahriyin. Golongan dahriyin, golongan yang beriman dengan apa yang dilihat saja. Bukan golongan itu wujud di zaman ini. Zaman dulu sudah ada, di zaman kerajaan Abbasiyah. Apabila mereka menterjemahkan buku-buku falsafah ke dalam bahasa Arab, maka lahirnya golongan dahriyin di dalam masyarakat Islam. Yang mengatakan seolah-olah Tuhan tidak ada. Alam bergerak dengan sendirinya. Matahari berpusing kerana tekanan wak, tekanan belerang, tekanan tarikan. Itu tarikan ini. Dan dengan paksinya maka berpusing dengan sendirinya. Ulama itu berkata, ada satu cerita. Sebuah kapal berlayar daripada jauh. Kapten dia tak ada, kelasi dia tak ada. Kapal tu berjalan sendiri. Selesai kapal. Dia kata, mana boleh tak ada orang bawa kapal? Kalau kapal yang begitu rupa, kena ada dia punya pemandu. Bagaimana alam yang luas ni? Adakah matahari itu beredar sendiri? Bumi berpusing sendiri? Adakah boleh berlaku kayu di bukit, dia bergolek sendiri? Kemudian dia pecah-pecah-pecah. Lepas tu jadi rumah sendiri. Mesti ada tukang yang buat dia. Ada yang tukang belah kayu. Ini ialah dalil-dalil alam yang menyatakan wujudnya Allah SWT yang menguasai seluruh alam ini. Kejadian langit wal ard dan kejadian bumi. Bumi tempat kita berpijak. Berbagai-bagai kawasan. Ada kawasan yang subur, kawasan yang tak subur. Kawasan yang tertentu bagi tumbuhan yang tertentu. Tumbuhan yang tak sesuai tak boleh hidup di kawasan itu. Bumi yang ada air, bumi yang tak ada air. Kejadian bumi sangat menakjubkan. Waqtilafil laili wan nahar. Dan silih berganti malam dan siang. Dalam dunia moden, melalui perjalanan yang cepat dan teknologi maklumat yang ada pada hari ini, kita boleh tahu perbezaan waktu di antara satu negeri dengan satu negeri yang lain. Ada negeri yang sekarang malamnya terlalu panjang. Ada negeri yang sekarang siangnya terlalu panjang. Sehingga malamnya sampai 3 jam saja. Siangnya 21 jam. Ada negeri yang malamnya 21 jam. Siangnya 3 jam saja.
mengikut peredaran utara dan selatan matahari. Bahkan ada kawasan bumi yang siangnya dalam masa sebulan, malamnya dalam masa sebulan. Ada yang siangnya dalam masa beberapa bulan dan malamnya beberapa bulan. Silih berganti malam dan siang. Waktu semayang berubah. Kerana apa berubah? Kerana peredaran matahari tidak sama antara satu hari dengan satu hari yang lain. Mengapa Allah Ta'ala buat begitu? Kerana untuk menentukan cuaca yang berbeza. Kadang-kadang panas, kadang-kadang sejuk, kadang-kadang macam-macam. Di mana cuaca ini mempengaruhi tumbuh-tumbuhan. Mempengaruhi buah kayu yang keluar. Masuknya buah kayu. Binatang-binatang yang hidup makan bertumbuhan-tumbuhan di pulau. Itu kejadian bumi. Wal fulkil lati tajri fil bahr bima yanfa'un nas, dan kapal yang berlayar di laut dengan membawa apa yang memberi manfaat kepada manusia. Kapal yang besar di laut yang beratnya beratus-ratus ribu tan boleh timbul di atas air yang lembek. Atas air yang lembek, kapal yang berat beribu-ribu tan tak tenggelam kapal itu. Ayat ini dibaca ketika orang Arab tak kenal kapal terbang. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhud wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, dalam surah Yasin. Ditambah lagi. Dan di antara ayat dalil untuk mereka ialah kami tanggungkan mereka di atas kapal. Kapal yang melayar di laut. Dan bahtera-bahtera yang lain, yang banyak lagi yang mereka tak tahu. Itu sebut dalam surah Yasin. Bahtera lain itu termasuklah kapal terbang yang terbang di udara. Yang disebut dalam ayat Quran. Semuanya itu boleh bertahan di atas kawasan yang lembek. Oh, dia tekan angin. Ada angin macam mana? Nak kuat mana angin tu? Nak kuat mana udara tu? Nak kuat mana? Tidak lain dan tidak bukan ialah dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kapal-kapal itu membawa apa yang memberi manfaat kepada manusia. Sebuah kapal yang besar boleh membawa barang yang boleh dibawa oleh beribu-ribu lori. Kalau akut dengan lori, beribu-ribu lori. Padahal sebuah kapal je muat. Apa yang memberi manfaat kepada manusia? Di samping manusia boleh menangkap hidupan laut yang menjadi rezeki kepada mereka. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil ardha ba'da mautiha. Dan apa yang telah diturunkan oleh Allah daripada langit. Langit ni ialah yang di atas kita, itu makna langit as-sama'. Sama' ni bukan mesti langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga hingga ketujuh itu saja. Termasuklah yang di atas kepala kita. Yang sampai ke langit dunia juga sama dalam bahasa Arab. Dan air yang turun dan apa yang Allah turunkan dari atas kita, mimma'in, daripada air, iaitu air hujan, air embun pun ada, air hujan pun ada. Fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha, lalu ia menghidupkan dengannya akan bumi yang mati, bumi yang ditimpa kemarau panjang. Lepas itu dia hangus oleh api juga. Kemudian jadi abu, habis segala tanaman. Turun hujan, tiba-tiba tumbuh semula rupa. Tumbuh semula pohon-pohon. Kalau kita tengok kebakaran yang begitu besar, tak ada tumbuh dah. Tetapi bila turun hujan, hujan menyiraminya. Pohon-pohon yang hangus menjadi abu, tumbuh semula. Begitulah kekuasaan Allah untuk menghidupkan kamu semula. Setelah kamu dimatikan oleh Allah, hancur lebur dalam tanah, dalam bumi, dalam perut rimau, dalam perut buaya, perut apa sekalipun. Selepas kiamat, Allah janji nak bangkit semula. Dalilnya ialah hujan yang turun dari langit menyiram bumi yang mati. Tiba-tiba bumi yang mati, mana mati segala yang ada di atasnya. Hangus lagi pula jadi abu, hidup semula.
Itu dalil kekuasaan Allah. Wa batta fiha min kulli dabbah. Dan ia membiarkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang-binatang yang melata. Di atas bumi pula ada macam-macam binatang melata. Ada binatang yang boleh diternak, binatang yang boleh dipelihara, yang boleh dijinakkan. Di antara binatang itu dia ambil manfaat daripada bulunya. Bulu dia boleh ambil manfaat. Di antaranya yang boleh dimanfaat daripada semua sekali, bulu dia, kulit dia, daging dia, tulang dia habis. Di antara binatang itu, daging dia tak boleh dimakan. Tapi kulitnya boleh dimanfaatkan, boleh buat pakaian-pakaian bagi manusia. Disamuk tidak menjadi-jadi. Dan di antara binatang itu, najis kamu makan. Tapi untuk apa? Untuk apa aja? Babi. Dia gali cacing, gali sana, gali sini. Itu proses yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Di antara binatang itu untuk kamu tunggang. Kamu naik saja. Tak makan dia. Keldai. Ada yang boleh naik, boleh makan. Kuda. Di antara binatang itu, kamu lihat keindahan dan kecantikannya. Binatang-binatang hiasan. Para ulama membenarkan kita memelihara binatang-binatang hiasan. Untuk mengambil manfaat daripada keindahannya. Tapi dengan syarat beri makan. Dah dia tak kahwin, kahwin itu bukan urusan kita. Manusia je wajib kahwin, binatang dia tak ada wajib kahwin. Dengan sebab itulah ulama membenarkan kasih binatang. Untuk membanyakkan dagingnya. Yang pentingnya beri makan dia. Dan disebut dalam hadis, Allah Ta'ala menyeksa perempuan yang memelihara kucing yang dikurung, tak diberi makan, lalu mati, menyebabkan perempuan itu masuk neraka. Sebab masuk neraka bukan kerana pelihara kucing, tapi kerana tak beri makan kucing. Pelihara kucing tak apa, beri makan, itu wajib. Ulama membahaskan hukumnya. Semua kejadian itu adalah menjadi dalil dan dimanfaatkan oleh manusia. Kita jangan jadi macam Hindu pula. Setengah agama tu, lembu tak boleh makan, kambing tak boleh makan, ketang tak boleh makan. Kalau nak makan ketang, kacik buah atas kayu biar gelosor turun. Tipu Tuhan. Dia ambil ketang, buah atas papang, gelosor. Aku dah wakmu. Lepas tu makan ketang. Itu nak tipu Tuhan. Tapi ajaran agama dia tak membenarkan binatang. Makan tak boleh. Islam tak sabar tangga tu. Ada binatang yang kita boleh makan daging dia. Sembelih dia tak apa. Dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Tuhan membenar kita sembelih. Menyeksa dia. Tapi Tuhan izin. Tuhan jadikan dia untuk makan daging. Ada yang Tuhan izinkan. Macam-macam jenis binatang. Wa tasrifir riyah. Dan peredaran angin. Peredaran angin. Angin timur, angin barat, angin utara, angin selatan, angin tenggara, barat, daya. Macam-macam angin. Angin ada hikmahnya. Mengubahkan arus laut. Arus laut jadi berubah. Pasang surut jadi berubah. Dalam masa yang sama, mempengaruhi pembiakan ikan-ikan yang ada di laut. Yang menjadi rezeki kepada manusia. Cuma hari ini manusia dia kaca. Peraturan Tuhan, dia buat peraturan sendiri. Itu yang jadi karu habis tu. Peredaran angin pun jadi karu. Ini kerana manusia lawan Allah Ta'ala. Was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardh. Dan awan yang diperintah di antara langit dan bumi. Awan ni pula mengandungi berjuta-juta kapal air banyaknya. Dalam awan ni ada air. Air yang disedut oleh matahari jadi wap. Matahari sedut air laut. Air sungai. Air kita jemur ke air. Macam-macam air. Matahari sedut naik ke atas. Jadi wap. Dan air ini menjadi bersih. Dengan proses yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tergantung di antara langit dan bumi. Banyaknya air itu berjuta-juta kapal. Dalilnya bila turun hujan lebat, tenggelam negeri. Bukan kampung boleh tenggelam, negeri boleh tenggelam. Benua boleh tenggelam.
Bagaimana air yang berat boleh tergantung antara langit dan bumi, tak ada tali, tak ada beledi, tak ada apa. Bergantung begitu saja. Masa nak turun dia dengan perintah Allah Ta'ala. Disebut dalam satu hadis, Nabi SAW menceritakan berlaku di zaman dulu. Seorang yang soleh, seorang wali berjalan di padang pasir. Tiba-tiba mendengar suara dalam awan yang redup. Suara tu kata, turun sini, turun sini. Dia sebut nama orang. Turun dalam kebun orang ni. Dia sebut nama tuan kebun tu. Lalu dia lenggok, tengok awan tu turun hujan satu tempat. Lalu dia pergi kejut. Kejut. Dia tengok ada seorang duduk dalam kebun tu. Duduk kari tanah dengan cok. Elok air. Dalam kebun dia. Lalu dia tanya siapa dia mu ni. Dia kata dia ni hamba Allah Ta'ala lah. Hamba Tuhan lah. Orangnya orang warak, orang soleh. Aku dengar namamu sebut atas ni. Dalam awan. Malaikat sebut nama. Apa amalanmu? Dia kata amalan aku biasa je. Aku bertanam. Hasilnya aku bagi 3. Satu bagi aku sedekah ke orang. Satu bagi aku simpan untuk makan. Satu bagi lagi untuk menek. Ini dia. Ada untuk keluarga dia. Untuk menek simpan ada juga. Kemudian untuk orang ramai. Jangan duduk polok dia seorang. Jadi masalah ini duduk polok seorang. Lepas tu duduk kelih je. Lepas tu mati. Mati orang bagi dia. Tak ada benda-benda. Anak-anak dia makan. Kalau anak-anak pun kelih pula. Lepas tu orang lain bagi pula. Tidak dibuat amal kebajikan. Harta menjadi jambatan. Jadi awal ni dengan perintah Allah Ta'ala. Hadis menyebut. Apa yang Nabi cerita ni wajib kita beriman. Ini Nabi cerita ni. Di mana awal tu dengan perintah Allah Ta'ala. Tergantung di antara langit dan bumi. Tak jatuh sekaligus. Kalau ni jatuh betul-betul lori sutir macam mana agaknya. Balik anak nak bawa kereta tak boleh. Habislah tapukam belaka. Nak buat rumah pun tak boleh. Kalau jatuh besar lori, tak usah jatuh sekaligus lah. Tak usah besar bukit. Jatuh sekaligus. Besar lori sudah. Besar wahnya sudahlah jatuh. Jawab dia tak boleh hidup, tak boleh berjalan, tak boleh kerja kita. Tapi Allah Ta'ala menurunkan sedikit demi sedikit. Kalau lebak pun lebak yang halus. Bukan lebak yang boleh menghancur leburkan kita. Kalau turun hujan batu jaga sekali pun besar jari je. Jarang je Tuhan buat seribu kaki. Dia kalung jaga sekali. Ya bicu pada dia jaga sekali. Ada juga turun kadang-kadang besar-besar seribu kaki. Untuk ajar sikit-sikit. Semuanya dengan perintah Allah Ta'ala. La ayatil liqaumin ya'qilun. Itu semua adalah ayat. Ayat maknanya tanda-tanda. Ayat ni bukan ayat Quran yang dibaca saja. Ayat Quran yang dibaca ni adalah tanda yang ditulis. Di sana ada ayat yang dilihat. Ayat yang dikelik. Ayat yang dikaji. Di sinilah Allah Ta'ala menyebut, Iqra' bismi rabbik. Baca dengan nama Tuhan. Bila kita tahu membaca, kita kaji tiap-tiap ilmu dengan nama Tuhan. Bukan saja baca ayat Quran untuk mengkaji hukum agama. Termasuklah mereka yang mengkaji tubuh manusia. Kaji mata manusia. Doktor mata cerita ke saya periksa di hospital. Dia kata mata kita ni ada berjuta-juta orang. Doktor pun tak nak bilang. Berjuta-juta orang aluh. Yang boleh dibisrak bilangnya kasar-kasar seberjuta-juta. Orang aluh dalam mata tu. Itu mata. Telinga pula. Otak boleh mikir pula. Tuhan nak buat suri. Nak jalan kuat pula telinga boleh jalan. Jauh. Berasa nak jalan begitu. Kalau kena pakai suri lagu tu berat juga. Kita kena senjah sini. Tapi Tuhan beri akal. Kita boleh mengarahkan. Dengan otak, dengan hati sanubari yang ada dalam diri manusia. Orang yang mengkaji kejadian manusia dapat melihat kebesaran Allah Ta'ala. Yang kaji binatang pula. Orang yang kerja jabat haiwan. Kaji binatang. Lembu, kubal, kambing, ayam, itik. Kaji kejadian dia. Binatang-binatang, macam-macam jenis binatang.
Di sana ada satu kitab yang dikarang oleh ulama, namanya Hayatul Hayawan Al-Kumra. Nama kitab ini. Dikarang oleh seorang ulama yang terkenal. Kitab ini mengandungi 2 jilid. Di dalamnya dia senaraikan beratus-ratus binatang. Semua dia cerita binatang itu. Darahnya bagaimana, tulangnya bagaimana, dagingnya bagaimana, tabiatnya bagaimana. Ulama Islam tulis ni. Orang putih baru nak kaji. Ulama Islam dah kaji lama dah. Tapi ulama Islam ni mengkaji untuk menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir kalau kaji begitu je lah. Kaji sekali-kaji, lepas tu mati begitu je. Kita orang Islam kaji untuk mencari, menjadi dalil pada kekuasaan Allah Ta'ala. Yang kaji bumi, yang kaji bintang cakrawala, seperong tengok bintang, tengok peredaran dia, perubahan dia, itu menjadi tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Semua ilmu adalah menjadi dalil untuk kita beriman kepada Allah Ta'ala. Dengan syarat ilmu itu, mestilah Bismi Rabbik, dengan nama Tuhan. Ilmu hisab, ilmu apa saja, mesti dibaca dengan nama Tuhan. Itu hanyalah bagi orang-orang yang menggunakan akal. Maknanya orang yang menggunakan akal dengan betul. Menggunakan akal dengan betul ni ialah menggunakan cerdik dia dan dipandu oleh wahyu. Dipandu oleh petunjuk daripada Allah Ta'ala. Dipandu oleh agama. Agama menjadi pemandunya. Agama menjadi pemimpin. Jangan pula akal mengatasi agama. Kalau akal mengatasi agama, balik jadi bodoh pula. Balik jadi bodoh, kan jadi bodoh. Kalau akal nak lawan agama, jadi bodoh. Dalilnya manusia nak lawan agama. Dia fikir dengan akal nak kaji Tuhan. Kaji Tuhan, akhirnya laki lembu jadi Tuhan. Manusia hak cerdik, jadi sembah lembu pula dah. Macam berlaku dalam puak-puak Hindu. Waktu pada pujakan lembu tu, air kecil pun minum. Sebab ambil berkat. Ini dah agak ada sami-sami Hindu yang begitu rupa. Dahsyat sekali baca dalam kitab agama Hindu. Itu. Ini kerana akal yang tidak dipandu oleh wahyu. Akal mesti dipandu oleh wahyu. Yang jadi penuh hari ini, ada di kalangan orang Islam kita, nak meletakkan akal lebih daripada wahyu. Nak apa undang-undang akhlak. Dan sebab khabar kata ada pula yang mencadang supaya undang-undang moral, undang-undang akhlak ni dihapuskan. Oh, dia ingat dalam akhlak ada undang-undang. Jalan raya pun ada undang-undang. Jalan raya pun ada moral. Moral dan akhlak ni bukan sahaja di antara hubungan manusia dan manusia. Termasuk hubungan manusia dengan diri dia. Hubungan manusia dengan Tuhan. Ada moral. Hubungan manusia dengan manusia. Ada akhlak dia. Apa dia? Hubungan manusia dengan diri dia sendiri. Ada akhlak. Tuhan benarkan kita makan. Makan pun ada akhlak. Jangan makan sampai tu duit orang hijau. Oh, makan. Sampai tu duit orang hijau. Kenyang. Sedap dah lalu. Sebab tak boleh nyawa pula. Itu makan tak ada akhlak. Tak ada akhlak. Makan pun ada akhlak. Jalan raya pun ada akhlak. Dia kata ini bercanggah dengan kebebasan manusia. Apa makna kebebasan? Kebebasan itu makna apa? Makna kebebasan itu ialah manusia boleh buat apa yang baik, jangan buat apa yang mudarat. Yang menentukan baik dan mudarat ini ialah undang-undang dan peraturan. Jalan raya ada undang-undang dan peraturan. Ada lain putih, ada lain kuning. Ada dabal lain. Ada macam-macam tu lain jalan raya. Nak jalan ikut kanan bukan ikut suka. Cuma kita buat ubah jalan raya ni tak ada moral. Jawab dia huru-hara habis. Macam mana kalau jalan raya ada moral, tiba-tiba manusia tak ada moral? Dalam diri manusia tidak ada moral. Kalau di jalan raya ada berkaitan dengan moral dengan akhlak, maka dalam diri manusia kena ada moral dan akhlak. Kalau tak ada akhlak, maka tidak manusia dah. Teruk pada menatang lagi. Menatang pun ada akhlak juga. Bapak menatang, dia tak gomu anak menatang. Ada bapak menatang, dia tak gomu anak. Tapi manusia lebih pada itu. Ini menandakan manusia lebih sesat dari binatang.
Ni dah ada ni nak bawa ajaran, nak hapus undang-undang moral. Ini semua tak berakal lah. Tuhan kata tak berakal. Akal ada, tapi menyalahgunakan akal. Akal tak dipandu oleh wahyi. Akal mestilah dipandu oleh wahyi. Yakni ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, penyelewengan yang berlaku. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sekutu-sekutu ini sama ada patung dan berhala yang dilantik menjadi Tuhan. Syaitan dan iblis yang dipuja, ataupun ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin yang dianggap ditaati macam Tuhan juga, bahkan lebih pada Tuhan. Kalau Tuhan kata kena semayang, ketua kata tak boleh semayang, kena buat kerja dulu. Ikut ketua, nanti kena potong gaji. Kena potong gaji. Padahalnya, siapa dia beri rezeki? Yang beri rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan beri rezeki. Jangan percaya bahawa manusia beri rezeki pula. Ini menjalankan kerja manusia, tolak kerja Tuhan. Memang ada. Ada macam tu. Tuhan kata, orang buat jenayah hukum dia begini-begini. Orang curi dengan kerak tangan, dia kata tak boleh pakar dah. Kita kena pakar undang-undang yang ahli-ahli parlimen buat, luluh dalam parlimen. Di sana ada undang-undang Allah Ta'ala, tetapi diluluh dalam parlimen, sehingga mengganti undang-undang Allah Ta'ala. Kalau lawan kan, nanti tak boleh rezeki pula. Di sinilah Allah Ta'ala mengatakan, ada di kalangan manusia yang menjadikan sekutu-sekutu yang lain daripada Allah. Sama ada patung, berhala, iblis, syaitan, termasuklah pemimpin dan ketua-ketua. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka menyintai, mereka kasih, mereka mentaati. Lebih berkasih pada Allah Ta'ala. Macam kasih ke Allah Ta'ala, lebih pada Allah Ta'ala lagi pula. Tinggal hukum Allah Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat kasih akan Allah Ta'ala. Orang yang beriman itu sangat kasih akan Allah Ta'ala. Bahkan kasih pada Allah Ta'ala ni menjadi tanda beriman. Sabda Nabi SAW, Salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma suwahuma. 3 perkara. Barang siapa yang ada ketiga-tiga perkara ni, menandakan dia mempunyai kemanisan iman. Iman dia manis. Nombor 1 sekali ialah kasih pada Allah. Lebih daripada segala-galanya. Macam mana kasih pada Allah? Firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakanlah wahai Muhammad SAW, jika sekiranya kamu kasih akan Allah, ikut aku. Sebagaimana Allah Ta'ala perintah, ikut aku, ikut Nabi Muhammad. Nescaya Allah kasih kepada kamu. Ikut Nabi Muhammad, ikut cara mana? Semayang ikut Nabi Muhammad. Puasa ikut Nabi Muhammad. Makan minum ikut Nabi Muhammad. Berkahwin ikut Nabi Muhammad. Meretah negeri ikut Nabi Muhammad. Meniaga ikut Nabi Muhammad. Semua perkara ikut Nabi Muhammad berlaku. Jangan ikut sekerak jalan. Semayang ikut Nabi Muhammad. Pergi Mekah ikut Nabi Muhammad. Pergi umrah ikut Nabi Muhammad. Undang-undang dah ikut Nabi Muhammad dah. Ikut sekerak jalan. Kalau ikut sekerak jalan, jawab dia tak siapa. Tak siapa ke tempat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul 'adzab. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman syirik
yang mengadakan sekutu-sekutu yang lain daripada Allah itu. Sama ada manusia, ketua, pemimpin ataupun patung dan berhala. Mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak. Bila hari kiamat kelak, mereka tengok azab neraka pada masa itu. Bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah. Wa anna Allah syadidul azab. Anna al-quwwata lillahi jami'ah. Wa anna Allah syadidul azab. Sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah. Dan bahawa sesungguhnya Allah amat berat seksanya pada hari kiamat kelak. Bila hari kiamat barulah sedar. Rupanya ketua boleh tolong sekadar ni je. Tak ada hari kiamat, masa hari mati boleh tengok dah. Setengah tu bila kita mati, ketua tak mari tengok pun. Kalau mari tengok pun, atau kat kubur je. Tak ada yang sanggup kena kambus sama. Saya juga ketua pejabat kambus sekali tidur dengan kita. Nak tak? Ada. Jenguk masa mati itulah. Masa tu boleh tengok dah. Bila bertemu dengan Tuhan, barulah sedar rupanya ketua ni sekat jalan je, dah habis sekadar tu je. Allah Ta'ala tambah lagi. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'ul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Iaitu ketika ketua-ketua yang menjadi ikutan itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutnya. Sedangkan kedua-dua pihak melihat betapa ngerinya azab seksa itu. Dan ketika terputusnya segala hubungan di antara mereka. Dia ikut perangai atas dunia ni. Bila dia susah atas dunia, dia cari ketua dia. Bila kena sama pulih, cari wakil ayah lalu. Cari Tok Mulu, cari ketua. Dari pengurusi JKK, boleh tak tolong ni. Rakyat pulih ni. Atas dunia. Maka di hari akhirat pun itulah juga. Bila hari akhirat, dia terima susah, dia cari hak ni. Dia cari hak ni juga. Kalau atas dunia ni, bila susah, dia cari menteri hak dia puja. Cari raja, cari pemimpin hak dia puja atas dunia ni. Bila ada susah, dia cari orang ni atas dunia ni. Maka di hari akhirat, dia cari orang ni juga. Kalau orang ni dah ikut Islam, dia pun dah ikut Islam juga. Sama-sama tak pakai gawar belaka. Maka pada masa itu, pemimpin-pemimpin berlepas diri daripada pengikut-pengikutnya. Lalu pengikut berkata, Ya Allah, Ya Tuhanku, berilah hidup semula atas dunia. Kalau boleh hidup semula atas dunia, aku tak mau sokong dah, tak mau ikut dah orang lagu ni. Ini berlaku hari kiamat. Dalam Quran sebut. Dalam ayat yang lain, qalu inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, kami telah patuh kepada pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami. Mereka ialah yang telah menyesatkan kami. Dalam ayat yang lain, dia kata yang lagi ayat lain. Ayat ni sekadar menerangkan pemimpin-pemimpin itu akan berlepas diri daripada pengikut-pengikut. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Begitulah Allah memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka yang mereka buat di atas dunia dulu menjadi penyesalan kepada mereka. Atas dunia mereka kerja kuat sangat, kabak pohon kayu. Ikutlah jaga malang lagi, nak naik pemimpin ni. Jaga malang lagi, buat tu lelah habis menghadapi segala-galanya. Tiba-tiba amal yang dia buat di atas dunia tak jadi apa. Di mana amalan ini membawa penyesalan kepada mereka. Wa ma hum bi kharijin minan nar. Dan mereka tidak boleh keluar daripada api neraka. Ini kalau sekiranya pemimpin tu bawa kepada kafir. Kalau pemimpin tu bawa kepada kafir, jawab dia, kafir juga. Tak boleh lepas daripada api neraka. Kalau pemimpin tu bawa kepada maksiat, maka maksiat kena bakar-bakar sama. Kalau dia lepas-lepaslah juga. Itu padahnya.
Satu hadis menceritakan Nabi nak hantar satu pasukan tentera pergi ke Judah. Judah 4 orang haji turun di kapal terbang, tepat kapal laut berhenti. Bila Nabi mendapat berita satu pasukan daripada Habasyah sedang mendarat di Judah dan membuat kaca di situ dan menyerang orang Islam. Lalu Nabi menghantar pada tentera yang dianggotai oleh beberapa orang sahabat. Bila sahabat tu sapa, tentera Habasyah ni lari ke laut dan mendarat di pulau. Oleh kerana orang Arab tak ada kapal, ada unta je. Unta tak boleh berenang dalam laut. Masa tu tentera laut tak ada lagi. Lalu mereka tercengang, akhirnya mereka balik. Dalam perjalanan balik tu ada satu pasukan dia minta nak cepat. Maka dia cepatlah dulu. Cepat-cepat dulu berjalan. Kebetulan ketua pasukan tu jadi orang nakal. Lalu dia arah anak buah dia kumpul kayu api. Kumpul kayu api, tambung. Habis pakai ikut belakang, ikut kayu api, pikul ingatkan awak apa? Suruh cucu api nyala besar melek, dia pun bersara. Tidakkah Rasulullah berpesan supaya kamu taat berketua? Aku ni ketua kamu. Terjun dalam api. Terjun. Masing-masing pun tengok klik-klik antara satu sama lain. Ini bukan akhir dia so terjun dalam api ni. Lalu seorang daripada mereka berkata, sebab kami masuk Islam ni kerana tak mau masuk dalam api ni lah. Ada juga orang nakal jawab. Kami masuk Islam sebab tak mau masuk dalam ni. Lalu dia kata aku gurau je. Lalu dia pun balik ke Madinah. Lalu sahabat-sahabat bercerita ke Rasulullah. Dia ni, Rasulullah dia nyala api, dia suruh kita terjun. Rasulullah kata, kalau mu terjun dalam api, mu masuk dalam api selama-lamanya, Rasulullah kata. Kamu masuk dalam api sampai mati masuk neraka, Rasulullah kata. Innama ta'atu fi ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang baik saja. Dalam perkara yang tak bercanggah dengan agama. Benda yang bercanggah dengan agama, kita tak boleh taat. Walaupun ibu bapa, walaupun ketua, walaupun pemimpin, walaupun siapa dia saja, kalau bercanggah dengan agama, kita tak boleh taat. Kalau ibu bapa kita larang, kita semayang, wajib kena semayang. Taat kepada Allah dan Rasul lebih utama daripada ibu bapa. Kalau ibu bapa kita suruh syirik, tak boleh syirik, lawan ibu bapa. Dalam bab tu, lawan ibu bapa. Tapi bab WPT kena WPT juga. Jangan pula WPT dalam bab tu je. Jangan taat. Tapi dalam bab dia sakit, kita kena tolong. Itu caranya. Inilah penjelasan daripada ayat ni. Maknanya kalau kita ikut benda yang syirik, jadi syirik. Kalau kita taat benda yang kafir, jadi kafir. Kalau taat benda yang maksiat, jadi maksiat. Inilah padahnya. Kalau kita tak berhati-hati dalam dunia ni, berpegang dengan agama. Berpegang dengan agama, bukan saja dalam masalah semayang, termasuklah dalam masalah ikutan seluruh hidup kita. Dalam alam dunia sebelum kita mati. Semuanya diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayangnya oleh kerana kita tak berapa baca tafsir Quran ni, maka tak temulah dengan ayat-ayat ni. Inilah menyebabkan orang kita jadi tak tahu perkara yang lagu ni. Ini adalah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Dan orang Islam kena sedar. Dan kita mesti menyedarkan orang Islam dalam perkara ni. Supaya mereka balik kepada Quran. Quranlah yang menjadi petunjuk kita sehingga hari kiamat. Wallahu a'lam.